Okey. Jadi, untuk yang beragama Islam, kita teruskan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ada yang tanya cikgu. Ada yang tanya cikgu. Cikgu, kalau dah join kelas pertama ni tak boleh ke masuk kelas kedua? Okey, kamu nak masuk kelas kedua, lagi bagus. Lagi kamu boleh faham apa pengisian tentang poligon ni. Cikgu tak? Cikgu lagi okey. Bila kamu request nak masuk lagi banyak kelas, cikgu pun lagi semangat. Okey, jadi suara cikgu dah jelas, tak ada lag apa-apa. Cikgu akan terus kepada pengisian kelas kita hari ini. Boleh cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada pengisian kelas kita. Okey, cikgu mula share skrin. Okey, jadi dekat skrin cikgu share ni, cikgu nak masing-masing ready. Kita nak pergi kepada sesi latihan. Tapi sebelum kita pergi kepada sesi latihan, cikgu terangkan dahulu apa yang kita nak belajar. Okey, kita belajar apa ni? Masing-masing siapa ada buku teks boleh buka buku teks. Siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Kita nak belajar tentang poligon. Ada orang main-main. Ada orang main-main bab 9 ni. Malaslah cikgu belajar poligon. Cukuplah tu kita belajar tingkatan 1 je. Okey, ini bab 9 untuk tingkatan 1. Sekarang ni cikgu buka buku matematik. Cikgu buka buku teks matematik tingkatan 2. Nampak ni, cikgu letak buku teks matematik tingkatan 2. Ada orang main-main bab poligon. Cikgu malaslah nak mengira. Cikgu malaslah nak cuba. Jadi sekarang ni cikgu buka buku teks matematik tingkatan 2. Jadi semua dekat sini adalah, tengok ni, semua dekat sini adalah tentang buku teks matematik tingkatan 2 yang bercakap tentang matematik. Ada orang main-main tentang poligon. Jadi cikgu pergi kepada kandungan. Cikgu pergi kepada kandungan yang kamu nak belajar pada tahun hadapan. Ni nampak ni, matematik tingkatan 2. Kurikulum standard sekolah menengah. Okey, jadi cikgu buka dekat sini, cikgu nampak satu bab. Cikgu nampak bab ni adalah tentang bab poligon. Maksudnya yang kamu belajar hari ni, kamu akan jumpa balik tahun hadapan. Kalau kamu okey, kamu boleh dapat apa yang cikgu sampaikan hari ni, tahun depan kamu senang. Cikgu, poligon masuk SPM tak? Masuk SPM. Dalam SPM ada soalan poligon. Cikgu boleh tunjuk, cumanya cikgu tak nak habiskan masa nanti nak Google soalan SPM. Cikgu boleh tunjuk. Tapi apa yang cikgu nak highlight dekat sini, kita ambil yang paling dekat je dulu. Siapa yang main-main sekarang tak buat soalan-soalan yang cikgu bagi, tahun depan disangkut juga. Ada orang di matematik ni dia tak sama macam bab lain. Contohlah, tak fahamlah bab ni. Okey, tak naklah fahamkan, dia letak tepi. Okey, dia letak tepi, lepas tu dia pergi belajar bab lain. Bab yang dia tak faham tu, dia jumpa balik. Form 2 dia jumpa balik. Form 3 dia jumpa balik. Form 4 dia jumpa balik. Form 5 pun dia jumpa balik. Itulah matematik. Sebab itulah matematik ni dia rantai. Kalau kamu tak faham algebra, kamu tak faham algebra tingkatan 1, ada algebra tak tingkatan 1? Nak dengar suara sikit. Ada tak algebra tingkatan 1? Ada. Ada. Untuk di tingkatan 1, siapa yang confused ataupun main-main? Cikgu, saya dah malas dah lah nak belajar algebra. Ini buku teks tingkatan 2. Kamu jumpa tahun depan 2 bab. 2 bab. Bab ni berkaitan dengan algebra. Bab 1, lepas tu bab 2 dan bab 3. Sebab itulah cikgu cakap dia berkait. Dia berkait. Kamu tak faham algebra tahun ni, kamu tinggalkan. Cikgu, memang saya malas lah nak belajar algebra. Tahun depan kamu jumpa pula dah ada 2 bab. Ada 2 bab berkaitan dengan algebra. Jadi kena ingat, bila cikgu cakap dalam tentang matematik, dia berkait. Dia berkait.
Dia bukan. Jadi kamu tak boleh setkan dalam fikiran kamu, alah malaslah belajar ni, tak faham ni, nak skor benda lain. Sebab matematik dia berkait. Ada pelajaran tingkatan 1 masuk tingkatan 2. Ada pelajaran tingkatan 1 masuk tingkatan 3. Okey, itu adalah matematik. Jadi, kenapa cikgu bagi tahu semua ni? Cikgu bagi tahu kalau ada soalan nak tanya cikgu, kena tanya terus. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi kalau ada soalan, cikgu saya malulah nak tanya soalan. Okey, kalau malu nak tanya soalan, WhatsApp cikgu. Cikgu akan jawab soalan kamu tanpa menyebut nama yang bertanya. Okey. Cikgu janji. Okey. Jadi kita pergi kepada kita punya kenapa cikgu tunjuk ni? Cikgu nak pergi kepada kita punya bab 9 untuk tingkatan 1. Jadi kamu jangan main-main. Sebab bila kita main-main, nanti tahun depan kita susah. Okey. Jadi kita pergi kepada bab 9. Okey, cikgu terang Okey, bab 9 bercakap tentang poligon. Kita nak masuk kira-kira dah tahu. Okey, bab 9 bercakap tentang poligon asas. Okey. Dalam bab 9, cikgu ada terangkan ciri-ciri poligon. Poligon ni adalah satu bentuk besar lah. Bentuk besar. Ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat. Okey. Jadi dia ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama untuk poligon, ciri-ciri yang pertama untuk poligon adalah kita kena faham poligon mesti tiada lengkuk. Dia mesti tiada lengkuk. Maksudnya dia tak boleh ada curve. Curve ataupun sesuatu yang menyerupai bulatan. Okey, tu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua untuk poligon, bucu poligon mesti lebih daripada 2. Sebab itulah poligon dimula dengan segi 3. Bila cikgu bercakap tentang segitiga ni adalah bentuk yang paling asas untuk poligon. Jadi bucu dia ada berapa? Bucu dia ada 1, ada 2, ada 3. Dia ada 3 bucu. Maksudnya apa? Dia lebih daripada 2. Okey, habis dekat nombor 2. Kemudian kita pergi kepada ciri-ciri yang ketiga yang kamu kena faham, yang cikgu nak bawa hari ni. Ciri-ciri yang ketiga adalah mesti dalam keadaan tertutup. Jadi cikgu nak terangkan tentang tertutup ni. Okey. Jadi poligon kita dah belajar jenis poligon, ada pentagon, ada heksagon, ada dekagon semua. Lepas tu kita dah belajar cara cari panjang sisi semua. Lepas tu kita dah belajar cara mencari garis perpenjuru. Cara nak cari garis perpenjuru dah belajar juga. Itu semua kena tengok betul-betul. Sebab nanti kamu jumpa balik tahun hadapan. Tapi yang paling penting yang masuk SPM ini. Cikgu masuk SPM ke? Tak, ni Form 1 punya bab. Form 5 ragu-ragu nak jawab sebab ni Form 1 punya bab. Sampai dia tak boleh jawab. Okey, jadi kita cuba jawab daripada tingkatan 1 lagi. Bila cikgu cakap dia dalam keadaan tertutup, kamu kena faham. Semua benda yang dalam keadaan tertutup, dia mesti ada 2 bahagian. Dia mesti ada 2 bahagian. Satu bahagian dalam, satu bahagian luar. Contoh, rumah kamu. Rumah kamu ada pintu. Kenapa ada pintu? Sebab dia boleh tutup. Jadi, bila ada pintu, benda tu boleh tertutup. Bila kita nak masuk rumah, kita cakap dia dalam rumah. Bila kita nak keluar rumah, kita cakap dia di luar rumah. Jelas ke bahagian tertutup tu? Boleh faham? Boleh ke? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh cikgu. Oh yo, kenapa semua diam ni? Lesu ke? Okey, jadi cikgu pergi kepada bahagian dalam. Mana bahagian dalam tu? Okey, ini adalah bahagian dalam. Jadi bila dia dekat belah dalam, kita panggil dia apa? Kita panggil dia sudut pedalaman.
Maksudnya apa? Sudut belah dalam. Sudut pedalaman. Sudut belah dalam. Mana sudut belah dalam dia? Sudut belah dalam dia, cikgu tunjuk dekat sini. Sini A, cikgu namakan dia A. Sini B, cikgu namakan dia B. Sini C, cikgu namakan dia C. Jadi dia ada formula. Dia ada formula. Sudut dekat A tambah sudut dekat B tambah sudut dekat C tambah. Silap. Okey, sudut dekat C. Jadi kita akan dapat formula dia sama dengan 180 darjah. Okey, cikgu nak masuk mengira dah. Cikgu nak masuk mengira dah. Okey, bila kita nak tengok sudut pedalaman masing-masing yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Boleh buka buku teks. Okey. Jadi kita nak masuk, kita nak tengok mana yang cikgu ajar ni. Ini yang cikgu ajar ni dekat sini. Tapi cikgu terang satu-satu dulu. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan dalam buku teks dahulu. Okey. Kita pergi kepada soalan A. Kita tengok kepada soalan A. Ini adalah soalan A yang cikgu akan menggunakan formula di atas. Okey, kita tengok. Sekarang dia nak apa? Dia nak cari, dia nak kita cari nilai X. Bila dia nak kita cari nilai X, kita kena pakai formula ni yang cikgu tunjuk ni. Jadi mana formula dia? Okey, tiga sudut. Mana tiga sudut tu? Sudut 37. Okey, jadi kita letak sudut 37 tambah sudut 92. Sudut 92 tambah sudut X. Jadi kita tambah dengan X. Sama dengan sama dengan 37 tambah 92 tambah X sama dengan berapa? Sini formula dia kita tunjuk 180. Jadi kita letak 180 dekat situ. Cari nilai X. Jadi bila kita nak cari nilai X, 37 kita pindah ke sebelah, 92 kita pindah ke sebelah. Maksudnya apa? 180 dah memang kat sini. 37 ni positif. Bila dipindah ke sebelah dia jadi negatif. 92 ni positif. Bila pindah ke sebelah dia jadi negatif 92. Jadi X sama dengan 180 tolak 37 tolak 92. X kita akan dapat sama dengan 51 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, habis dekat situ. Okey, berdasarkan yang contoh cikgu bagi dekat A tadi, berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat A tadi, kita cuba buat soalan mencari nilai P. Kita cuba buat soalan mencari nilai P. Okey. Cuba buat soalan yang seterusnya. Tengok contoh yang cikgu dah tunjuk. Tengok contoh yang cikgu dah tunjuk, iaitu dekat soalan ni cikgu buat. Ni cikgu buat A, yang ni cikgu buat contoh. Okey. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tak tahu nak buat, tak tahu, tak apa. Tanya je soalan dekat cikgu. Cikgu tak yakin betul ke tak? Tak apa, sebab cikgu akan tunjukkan juga jalan kira dia. Okey, jadi boleh cuba membuat soalan A sekarang. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Ambil gambar, hantar dekat cikgu. Boleh ke Izhana? Boleh. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, ada yang dah dapat dah. Bagus, Saleha. Bagus, pandai Saleha. Cikgu tunggu lagi yang lain.
Nias dapat ke tu Nias? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okey, bagus Zarif, pandai. Okey, cikgu tunggu lagi Okey, bagus Elisa, pandai. Alamak Syarifan, cikgu minta maaf. Okey, bagus. Okey, Nias, bagus. Izhana dapat dah Izhana? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Jadi cikgu bagi 1 minit lagi tau. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi habis dah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan selesaikan soalan A. Okey, dekat sini kita nak buat apa? Kita nak cari nilai P. Okey, bila kita nak cari nilai P, bila kita nak cari nilai P, kita tengok apa yang dibagi. Okey, ni 45. Kita pakai sudut pedalaman, ni formula dia. Okey, ni sudut pertama 45, sudut kedua 100, sudut ketiga P. Jadi kita nak kena samakan dengan berapa? Tengok formula. Formula dia samakan dengan 180. Jadi bila kita dah samakan dia dengan 180, inilah jalan kerja kita. Kita kena cari nilai P. Jadi P sama dengan berapa? Kita pindahkan ke sebelah. 45 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 100 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini berapa nilai P? 180 tolak 45 tolak 100. Jadi P adalah sama dengan 35 darjah. Jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis. Habis. Ni nanti cikgu tunjuk. Okey, sekarang berdasarkan yang cikgu tunjuk tadi, berdasarkan yang cikgu tunjuk tadi, kita cuba jawab lagi soalan. Kita cuba jawab lagi soalan. Masing-masing boleh tengok di sebelah ataupun di hadapan seri-seri. Okey, kejap. Ni soalan tadi. Okey, jadi kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. Berdasarkan contoh dan latihan yang kamu buat dekat A, cuba selesaikan soalan B. Cuba selesaikan soalan B. Tu, yang dekat belah bawah tu. Cuba selesaikan soalan B. Okey. Ni cikgu highlight kat sini. Cuba buat tahu. Lepas ni cikgu nak pergi, orang kata apa? Lagi jauh, lagi jauh. Maksudnya soalan tu akan lagi kompleks. Okey. Okey, bagus. Pandai. Cuba selesaikan tau. Ada yang dah dapat dah. Bagus. Siapa ni namanya ni?
Salihah, pandai. Okey, cikgu bagi 2 minit Cikgu bagi 2 minit. Izhafi dapat Izhafi? Mana Darren dapat ke soalan B? Okey, bagus Ashraf Irfan. Dapat cikgu dapat. Okey. Bagus Zarif, pandai betul. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit Okey, bagus. Siapa namanya ni? Cikgu ada save nama, kadang-kadang cikgu lupa. Okey, Izhana, bagus, betul, pandai. Okey, ini siapa nama? Ya, cikgu tengok nama. Bagus, pandai. Namanya siapa? Okey, bagus. Okey, jadi pandai semua betul semua. Okey, cikgu pergi step by step tau. Kita ni ibarat tengah naik tangga. Jadi ni sekarang tangga yang senang. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Okey, apa ni? 30 tambah 65 tambah X sama dengan 180. Jadi dekat sini kita pindahkan 30 ke sebelah, 65 ke sebelah, kita dapat apa? 180. 30 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 65 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini 180 tolak 30 tolak 65, kita dapat 85 darjah. Ni jawapan soalan B. Okey, bagus. Okey, good job. Sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, berdasarkan yang kamu dah buat tadi, soalan contoh kamu boleh rujuk, soalan A kamu boleh rujuk. Sekarang cuba selesaikan soalan C. Cikgu namakan dia soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Cikgu tunggu. Okey, step dia sama sahaja, cumanya ada nampak benda yang berbeza sikit. Okey, cikgu tunggu Ashraf Irfan, rasa boleh buat tak ni Ashraf Irfan soalan C? Boleh cikgu. Okey, baik. Kalau petak sama dengan berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 90 cikgu. Ya, 90. Kalau petak 90 darjah. Kalau orang tak tahu petak sama dengan 90, dia tak dapat nak buat soalan ni. Oh, Ashfah. Sorry, Ashfah. Okey, wow. Salihah paling laju lah setakat ni. Terbaik. Pandai. Okey. Yang kedua, okey, Ashraf Irfan, pandai. Okey, bagus Nias, pandai. Okey.
Okey, Ashfa. Okey, cikgu tunggu lagi Okey, bagus Elisa, pandai. Terbaik. Okey. Okey, cikgu bagi masa. Cuba selesaikan. Ada Nasuha. Nasuha boleh dengar ke cikgu? Okey, kita Zarif dapat buat tak tu soalan C? Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey. Jadi cikgu tak boleh nak tunggu lama-lama ni sebab cikgu banyak lagi nak ajar. Tapi tak apalah, kalau ada soalan tanya cikgu. Izhana dah siap ke Izhana? Tengah buat. Tengah buat. Okey, bagus Zarif. Zarif lain macam sikit. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi kamu kena ingat, kalau dia cakap kotak, kalau dia mention tentang kotak, kotak adalah 90 darjah. Maklumat tu kita dah belajar pada bab lepas, iaitu bab sudut bab 8. Jadi kena ingat tu. Okey, jadi kalau siapa tak tahu pasal tu, dia tak dapat nak jawab. Okey, jadi cikgu masukkan. Okey, P. Okey, cikgu tulis P tambah 90. Cikgu letak 90 tambah 43. Cikgu letak tambah 43 sama dengan berapa? Ingat, semua segitiga kalau sudut belah dalam dia sama dengan 180. Okey. Jadi 490, ingat jalan kerja cikgu buat ni semua kena sama tau. P kita pindah ke sebelah 180 ni dia tetap positif. Yang jadi negatif tu adalah yang kita alihkan ke sebelah. Macam P. Macam 90. 90 ni positif kan, kita bawa pindah ke sebelah sana. Dia jadi negatif 90. 43 ni kan positif. Kita pindah ke sebelah sana. Dia jadi negatif 43. Jadi P dekat sini adalah 180 tolak 90 tolak 43. P adalah sama dengan 47 darjah. Jelas ke soalan C? Boleh faham? Jelas ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu tunjuk yang tadi tu, cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan yang seterusnya. Masing-masing cuba jawab soalan D pula. Cuba jawab soalan D. Cari nilai X. Ini X dia. Okey. Cuba selesaikan soalan D. Tengok contoh yang cikgu buat dekat C. Lepas tu jawab soalan D tu. Okey, cuba buat semua orang kena cuba buat tau. Nanti tak faham tanya cikgu. Okey. Darren dapat buat tak tu Darren D? Dapat. Dapat, bagus.
Okey, jadi bagus. Ada 3 orang dah hantar. Okey, bagus Salihah. Okey, kekalkan pace anda. Salihah paling laju setakat ni. Okey, bagus Ashraf Irfan. Bagus Nias. Okey. Ingatlah cara cikgu ni. Okey, bagus Ashfa, pandai. Okey. Okey, bagus Zarif, pandai. Mesti tak larat tulis panjang-panjang tu. Okey. Jadi okey, Elisa bagus, pandai. Okey, cikgu tunggu lagi Lagi berapa tak hantar? Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Kita pergi kepada soalan D. Kena tengok betul-betul soalan D ni. Cikgu just mention, cikgu nak kamu ingat satu benda je. Kalau dia dalam ada petak, petak sama dengan berapa darjah semua? Kalau petak sama dengan berapa darjah? 90. Ya, kena ingat tu. Benda maklumatnya kamu pakai sampai SPM. Tak kisah kamu ambil matematik ataupun matematik tambahan. Kalau nampak sudut tu petak, maksudnya dia 90 darjah. Okey, jadi sini X. Cikgu letak X tambah. Okey, sini 35. Jadi cikgu letak 35 tambah. Sini 90. Cikgu letak sini 90. Sama dengan berapa? Ingat, semua dekat sini cikgu tunjuk untuk semua belah dalam segitiga, dia sama dengan 180 darjah. Jadi kita bawa dia ke sebelah. 35 pindah ke sebelah. 90 pindah ke sebelah. Macam mana? X sama dengan 180. 35 ni positif, dia jadi negatif. 90 ni positif, dia jadi negatif. Jadi X sama dengan 180 tolak 35 tolak 90. Kita dapat X sama dengan 55 darjah. Okey, setakat ni boleh faham semua? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Okey, kita naik satu level. Cikgu ni mengajar memang cikgu kod buku teks. Kamu jangan risau. Okey, jadi kita naik satu lagi level, iaitu soalan yang seterusnya. Kita naik satu lagi level. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama. Kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu kita mencari sudut belah dalam. Okey, tengok ni. Cikgu nak kamu nampak ni. Okey, tadi D, okey ni E. Okey, tengok kepada soalan E. Cikgu nak kamu nampak apakah tanda ni? Siapa boleh bagi tahu tanda ni? Apa tanda tu? Dino, apa tanda yang dimaksudkan dengan tanda macam tu? Tak pasti je. Tak pasti. Okey, kalau kamu nampak tanda macam ni, maksudnya panjang yang sama. Sebab itulah bentuk segi empat tepat, bentuk segi empat tepat, dia hanya tulis macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab apa? Kalau cikgu letak sini 5 cm, maksudnya apa? Yang lain cikgu tak payah letak dah 5 cm. Sebab apa? Sebab cikgu nampak tak? Cikgu nampak tanda ni. Bila cikgu nampak tanda ni, tanda ni, maksudnya tanda ni membawa maksud dia dalam keadaan nilai panjang sisi yang sama. Nilai panjang sisi yang sama. Okey. Jadi kalau cikgu letak sini 5, maksudnya sini pun 5, sini 5 cm, sini pun 5 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Jelas. Okey. Diam je semua ni. Jangan diam sangat. Okey. Jadi cikgu letak yang seterusnya. Tengok ni cikgu letak yang seterusnya. Okey, ini bentuk rectangle. Bentuk rectangle. Okey. Jadi kalau cikgu letak sini, kalau sini 5 cm, maksudnya sini pun mesti dalam keadaan 5 cm. Okey, sekarang tengok kepada bentuk yang belah bawah tau. Tengok kepada bentuk yang belah bawah. Ini 1 Roman, ini 2 Roman.
Okey, apa yang cikgu nak tunjuk ni? Cikgu nak bagi kamu faham tentang nilai panjang yang sama. Okey, kalau kamu nampak ni 5 cm, 5 cm, yang kiri sama dengan yang kanan. Tapi yang atas sama dengan yang bawah. Untuk tulis panjang sama macam ni, cikgu tak boleh tulis. Cikgu tahu panjang atas sama dengan panjang bawah. Tapi tanda ni cikgu dah pakai dekat 5 cm. Jadinya cikgu kena tambah lagi satu, iaitu satu garisan. Maksudnya panjang yang atas sama dengan yang bawah. Kalau cikgu cakap yang atas 10 cm, maksudnya yang bawah pun 10 cm. Itu yang dimaksudkan dengan panjang sisi yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Salin tahu nota ni tahu. Salin nota ni. Nanti kan confuse. Okey. Jadi kenapa cikgu tunjuk ni? Kenapa cikgu tunjuk tanda ni? Sebab cikgu nak kamu nampak soalan kita yang seterusnya ada tanda ni. Maksudnya apa? Maksudnya nilai panjang sisi yang sama. Jadi bila panjang sisi yang sama, dia menandakan apa? Panjang sisi yang sama, panjang sisi yang sama, menandakan nilai sudut yang sama. Ingat ni tips ni, nilai sudut yang sama. Cikgu tulis kan. Nilai sudut yang sama. Tengok tahu? Yang sama. Okey, kalau orang tak tahu maklumat ni, dia tak boleh nak selesaikan. Contohlah, dia buat 126. Sini ada P. Jadi ini dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia terus samakan dengan 180. Siapa yang buat macam ni salah. Sebab apa? Untuk dapatkan sama dengan 180, dia mesti ada 3 maklumat sudut. Iaitu di setiap bucu. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Jadi dekat sini cikgu tambah lagi satu maklumat. Cikgu tambah lagi satu kamu punya orang kata apa? Ilmu. Okey. Jadi dekat sini yang kita nak belajar adalah tentang panjang sisi yang sama menandakan sudut yang sama. Contoh, kita tengok. Okey, panjang dia ke bawah ni. Panjang dia ke bawah ni. Maksudnya kalau sudut dekat belah kiri dia P, maksudnya sudut dekat kanan dia pun P. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Okey. Jadi, okey, bagus. Okey, jadi dekat sini barulah kita masukkan ke dalam formula kita. Mana formula kita? 126 tambah sini P tambah sini P. Sama dengan 180. Macam mana nak selesaikan ni? 126 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi 180. Ni positif, dia jadi negatif 126. P, dia ada nombor 1 dekat depan. 1 tambah 1, dia akan jadi 2P. Kita tekan kalkulator. 180 tolak 126, kita dapat 54. 2P. 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 54 bahagi dengan 2, P adalah sama dengan 27. Ni nilai P. Jelas ke? Boleh faham ke semua macam mana cikgu dapat nilai P? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, ni soalan A. Maksudnya selalu sangat orang confuse pasal ni. Okey, ini soalan A. Tengok tau. Okey, yang dia ke bawah ni, maksudnya dekat bucu ni lain. Dekat bucu ni lain. Yang samanya yang mana? Yang dia ke bawah tu. Okey. Jadi cikgu terus kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak masing-masing cuba cari nilai X. Mana soalannya? Jauh pula dah. Okey. Cuba berdasarkan yang cikgu terang tadi, cuba cari nilai X. Bagi tahu cikgu berapakah nilai X. Okey ni. Cuba selesaikan soalan B. Cikgu namakan dia soalan B. Rujuk contoh yang cikgu bagi tu. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Ada soalan boleh tanya cikgu.
Wih, lambat Salihah ni. Mana Salihah? Salihah dapat buat tak ni Salihah? Ashraf Irfan jawab dulu. Bagus. Cikgu sesama, sorry. Okey, pandai Ashraf Irfan. Sana dapat tak tu? Dapat tak idea nak buat tu? Okey, bagus Nias. Pandai. 63. Betul. Jawapannya adalah 63 Jadi jangan orang kata apa, jangan risaulah. Ada orang risau. Takut sangat. Betul ke jawapan dia 63? Okey, bagus. Cikgu cek kejap. Okey, cikgu bagi masa Okey, lagi 2 minit. Okey, bagus Salihah. Okey, pandai. Bagus. Ashfa dapat tak ni Ashfa? Dapat tak soalan B? Darren dapat tak tu jawab soalan B tu? Dapat. Okey, cuba buat Cikgu tunggu masing-masing boleh cuba buat. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Ingat tahu, semua latihan yang kita buat ni salin kemas-kemas. Salin kemas-kemas. Okey, jadi B, kita pergi pula kepada soalan B. Okey, bagus Elisa, pandai. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, cikgu akan jawab. Ingat, panjang yang sama menandakan sudut yang sama. Mana satu sudut yang sama tu? Okey, dia ke bawah. Bila dia ke bawah, maksudnya yang panjang sama tu adalah sini belah kiri dia X, maksudnya belah kanan dia pun adalah X. Okey, jadi kita tambahkan semua. X tambah X tambah 54. Jadi, dekat sini kita kena samakan dia dengan 180. Barulah kita boleh samakan dia dengan 180. Okey, jadi X tambah X. 1 tambah 1 kita dapat 2X. 180, 54 ni pindah ke sebelah positif, dia jadi negatif. Selesaikan satu-satu. 180 tolak 54, kita dapat 126. 2X, 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 126 bahagi dengan 2X adalah sama dengan 63 darjah. Jelas ke soalan B yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham ke semua? Jelas ke? Diam je. Boleh faham ke? Jelas cikgu, jelas. Okey. Okey. Habis. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Cikgu cari bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Okey. Cuba selesaikan soalan ini pula. Cuba selesaikan soalan ni pula. Cikgu ambil.
Okey, cuba jawab soalan yang seterusnya. Mana dia? Ni, soalan C. Cikgu namakan dia soalan C. 3 dah soalan kita jawab pasal bentuk ni. Okey, cuba jawab cuba jawab. Okey, cikgu tunggu Cuba buat tau. Okey, bagus Ashraf Irfan. Nampak dekat situ, pandai. Jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu mana sudut yang sama tu. Dekat soalan C ni, cikgu nak kamu bezakan. Dekat soalan B tu, cikgu ajar kamu cara calculation dia. Tapi dekat soalan C, cikgu nak tunjuk dekat kamu mana sudut yang sama tu. Okey. Cikgu tunggu Okey, lagi cikgu bagi lagi masa lagi 2 minit Lagi 2 minit boleh cuba selesaikan. Okey, mana yang lain ni dapat jawab tak ni? Nias dapat jawab tak tu? Nias. Tengah jawab. Tengah jawab. Okey. Cikgu bagi masa lagi Zarif dapat tak tu Zarif? Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Tengok kepada soalan C tau. Tengok kepada soalan C. Panjang yang sama menandakan sudut yang sama. Sekarang ni pertanyaan dia, mana satu sudut yang sama tu? Adakah X ataupun 65? Cara dia adalah nampak anak panah yang cikgu buat ni? Itu adalah hint dia. Jadi, anak panah yang sama dekat sini dia ke bawah ni. Jadi, ini bukan X. Dia adalah 65. Dekat kiri dia 65, maksudnya dekat kanan dia pun adalah 65 darjah. Jadi kita selesaikan. 65, cikgu letak 65 tambah 65 lagi tambah X sama dengan 180. Jadi nak selesaikan 65 pindah ke sebelah. Macam mana X? 180. 65 ni positif, dia jadi negatif. 65 ni positif, dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita faham apa? 180 tolak 65
Tolak 65, tolak lagi 65. Dekat sini X kita dapat 50 darjah. Ini jawapan C. Ini adalah jawapan C. Okey, semua jelas ke soalan C yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat soalan C ni kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Okey, cikgu cari kejap. Ada lagi tak soalan nampak? Ada yang confused tu? Okey, ni dah soalan belah luar dah. Okey. 30, 54. Okey, jadi sampai situ sahaja kita punya soalan. Untuk sudut yang sama. Kalau kamu nampak panjang dia panjang yang sama, maksudnya kamu kena hati-hatilah, kamu kena check mana satu panjang yang sama, mana satu sudut yang sama. Hati-hati. Okey, jadi cikgu rumuskan sekejap. Cikgu rumuskan sekejap. Okey, jadi dalam poligon, kita tengah belajar tentang sudut belah dalam. Untuk sudut belah dalam, kita ada satu formula. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Untuk segitiga sahaja. Kita belajar hari ni segitiga je tau. Segitiga sahaja. A tambah B tambah C sama dengan 180. Jadi dekat sini kita ada buat 5 soalan yang berkaitan dengan penyelesaian 180 darjah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, daripada situ juga kita boleh nampak panjang sisi yang sama menandakan sudut yang sama. Ada berapa soalan kita dah buat? Ada 3 soalan. 1, 2, 3. Jadi dalam buku kamu kena ada 8 soalan dah sekarang. Okey ke semua? Jelas setakat ni? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu nak naik satu level. Cikgu nak naik satu level. Okey, jadi kita pergi kepada level yang seterusnya. Jadi kalau kita main game level 1 senang sikit. Level 2 mencabar sikit. Jadi kita pergi kepada level 2. Ni level 1. Level 1 ada satu je pengiraan. Level 2 ada 2 pengiraan. Jadi kita ada level 2. Okey. Jadi level 2. Okey. Level 2 untuk poligon segitiga je. Kita belajar segitiga je. Untuk poligon segitiga. Kita faham apabila segitiga sudut pedalaman dia adalah sama dengan 180. Tapi sekarang ni dia ada sudut pengeluaran. Mana? Yang ini belah dalam. Yang kita buat tadi ni belah dalam. Sekarang ni cikgu tambah satu belah luar. Okey, tengok ni tau. Sudut A, sudut B, sudut C belah dalam. Sudut pedalaman adalah belah dalam A, B, C. Lepas tu cikgu nak bagi kamu nampak dia ada satu sudut belah luar. Okey, cikgu tambah D. Maksudnya sudut belah luar ni adalah sudut D. Kalau cikgu nak pergi kepada E, F, G, cikgu panjangkan ni sikit. Cikgu panjangkan ni sikit. Okey, tengok ni. Okey. Sudut D, lepas tu sudut F, lepas tu sudut G. Okey. Ini kita panggil dia sudut belah luar. Sudut belah luar. Jadi apa yang kita nak, macam mana kita formula yang kita nak dapat ni kalau sudut belah luar? Kita pakai benda yang kita dah belajar pada bab 8 iaitu garis lurus. Garis lurus bersamaan dengan berapa darjah semua? 180. Ya, 180. Jadi kalau kita nak cari sudut D, kita pakai formula garis lurus. C tambah dengan D sama dengan 180. Kenapa? Sebab kita ada garis lurus dekat sini. Okey, kalau kita nak cari G, kita kena pakai garis lurus.
Kenapa? Sebab dia ada garis lurus dekat sini. Ni garis lurus dia. Jadi garis lurus dia G tambah dengan A sama dengan 180. Nampak kaitan dia? Okey, kemudian konsep yang sama pada F. Ni garis lurus dia bermakna untuk mencari nilai dia B tambah dengan F sama dengan 180. Kenapa cikgu samakan dengan 180? Sebab cikgu nak kamu faham yang garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Salin nota ni kemas-kemas. Salin nota ni kemas-kemas supaya apa? Supaya dapat jadi rujukan untuk kamu semua nak jawab exam nanti. Exam dah dekat. Ada yang bulan depan dah exam. Okey. Okey. Boleh faham ke sampai sini semua? Boleh. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan level 2. Soalan level 2 maksudnya ada 2 pengiraan. Okey, jadi kita pergi kepada buku teks. Kita pergi kepada buku teks. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama cikgu nak tunjuk dekat sini. Salin kemas-kemas. Salin kemas-kemas. Jadi kita pergi kepada soalan contoh. Kita pergi kepada soalan contoh. Kita nak cari X. Tapi X tu berada belah luar. Macam mana kita nak cari? Tadi yang kita selesaikan semuanya tadi. Semua X ni, yang kita selesaikan 88 soalan tadi. Semua nilai yang kita nak cari berada belah dalam. Sekarang ni dia berada belah luar. X ni berada belah luar segitiga. Jadi tengok cara cikgu buat betul-betul. Tengok cara cikgu buat betul-betul. Jadi tengok 79. Pengiraan pertama dia kamu kena cari satu sudut di sini. Kenapa nak kena cari? Okey, tengok betul-betul. 79 tambah 28 tambah, ada sudut yang soalan tak bagi. Jadi kita tak tahu dekat situ. Sama dengan 180 darjah. Jadi bila ada soalan dalam matematik, kita tak tahu dia punya nilai. Kita kena gantikan dia dengan apa? Siapa boleh siapa boleh jawab? Kita kena gantikan dengan apa? Ada satu nilai dalam matematik kita tak tahu, kita kena ganti dengan apa? Algebra. Macam mana kita gantikan dengan? Nias, kita nak kena ganti dengan apa? Kalau ada soalan dalam matematik, contoh kita tak tahu tu berapa, adakah kita assume terus kosong? Kita gantikan dengan apa-apa huruf. Tak kisahlah huruf apa, A sampai Z. Kamu boleh ambil A, B, C, D, E, F, G. Kecuali, contoh, kalau soalan tu nak cari X, kamu tak boleh gantikan dengan X. Kamu kena gantikan dengan huruf selain daripada X. Maksudnya, kat sini cikgu ambil huruf A. Jadi cikgu letak huruf A dulu. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi kita cari dulu huruf A tu. Okey. 79 dengan 28 kita bawa pindah ke sebelah. Jadi A adalah sama dengan 180. 79 ni positif, dia jadi negatif. 28 ni positif, dia jadi negatif. Jadi A adalah sama dengan A adalah sama dengan 180 tolak 79 tolak 28, kita akan dapat 73 darjah. Kita akan dapat 73 darjah. Ini yang tadi kita belajar. Jadi sekarang dia adalah 73 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita nak cari nilai X tau.
nilai X dia dalam keadaan garis lurus. Dia dekat belah luar. Tengok balik nota yang cikgu bagi. Sekarang bila dia dalam keadaan garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. 180. Kita boleh samakan 73 tambah dengan X. Ini X. Sama dengan 180. Pindahkan 73 ke sebelah. 180 positif, dia jadi negatif. Jadi X sama dengan 180 tolak 73 X. Kita akan dapat 107 darjah. Ni cikgu pergi kepada level 2. Kamu kena ada pengiraan yang pertama. Lepas tu kamu kena ada pengiraan yang kedua. Barulah kamu boleh dapatkan nilai X. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Nias, jelas ke contoh yang cikgu tunjuk kat depan? Okey. Habis. Sekarang kita pergi kepada sesi latihan. Ni sesi penerangan formula cikgu dah bagi. Sesi contoh dah bagi. Sekarang kita cuba buat latihan. Boleh ke kita cuba buat latihan semua? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat semua, berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat semua, masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang ni cikgu nak kamu semua cuba cari nilai X pada soalan C ni. Ikut cara jalan kerja yang cikgu dah tunjuk tu. Okey, ni. Okey, cuba cari, cuba selesaikan soalan C. Yang salah silent correction tau. Okay, cuba buat Yang ni cikgu bagi masa sikit. Cikgu bagi 3 minit. Cuba selesaikan. Okey, bagus. Ada yang dah dapat. Okey, lagi 1 minit.
Okey. Jadi habis dah masa yang diberikan. Jadi kena cuba buat tau kena cuba buat. Sebab apa? Sebab soalan ni memang kena cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, nanti kita tak faham nanti. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan. Ada orang bila cikgu cuba buat dia ada orang bila cikgu bagi soalan dia macam give up terus. Jangan give up, jangan give up. Sebab cikgu akan tunjukkan juga soalan C ni macam mana nak selesaikan. Okey. Jadi cuba buat. Lepas kamu dah buat, tengok jalan kerja cikgu dengan yang kamu buat tadi, bandingkan. Bandingkan. Sama ke, lain ke? Okey semua. Jadi kita pergi kepada soalan C. Okey. Jadi dekat sini masing-masing boleh tengok kepada yang belah dalam dulu. Belah dalam kat sini kita ada A. Jadi kita ada apa ni? 44 tambah sini 38 tambah 38 tambah A. Jadi A sama dengan apa? Sama dengan 180. 44 pindah ke sebelah, 38 pindah ke sebelah. 180, 44 ni positif, dia akan jadi negatif. 38 ni positif, dia akan jadi negatif. Jadi A tu adalah sama dengan 180 tolak 44 tolak 38. Jadi dekat sini A adalah sama dengan 98 darjah. Ni yang kita belajar tadi. Tapi sekarang X ni berada di luar. Jadi kita nak buat apa kalau berada di luar? Dia dalam keadaan garis lurus. Satu garis lurus. Ingat, garis lurus sama dengan 180. Ini X. Jadi sekarang A kita adalah sama dengan 98. Jadi X tambah 98 sama dengan 180. Pindahkan sahaja 98 ke sebelah. X sama dengan 180 tolak 98. Jadi 180 tolak 98 kita akan dapat 82 darjah. Ini jawapan kita punya soalan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Kita cuba jawab soalan yang seterusnya. Kita cuba jawab soalan yang seterusnya. Jadi nasihat cikgu, cuba untuk jawab. Kalau kita tak cuba untuk jawab, sampai bila-bila kita akan alami kesukaran untuk faham. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu bagi nama ini sebabkan ni C, cikgu bagi nama ni soalan D. Okey, jadi cuba selesaikan soalan D, rujuk jalan kerja dekat soalan C. Okey, cuba buat. Lepas tu hantar dekat cikgu. Okey, cuba jawab
Okey, jadi masing-masing cikgu dah nampak dah. Ada yang dah boleh buat ni semua. Okey, Elisa dah hantar, Nias dah hantar, Ashraf Irfan dah hantar. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Benda yang sama je, cikgu ulang benda yang sama je. Okey, jadi dekat sini bila cikgu nak cari nilai Y dan cikgu nampak Y ni dia berada di luar. Dia berada di luar, dia belah luar. Jadi cikgu nak buat garis lurus tau. Cikgu nak buat garis lurus. Tapi masalahnya cikgu tak tahu nilai dekat sini. Cikgu tak tahu nilai dekat sini. Sebab itulah kita kena cari A dulu. Kita letak A dulu. Jadi nak cari A, kita rujuk balik apa yang kita dah belajar tadi. 50. Okey, cikgu letak 50 tambah 32 tambah A. Jadi kita akan dapat sama dengan berapa? Sama dengan 180 darjah. Okey, kemudian 50 ni positif, 32 ni positif. Kita bawa dia pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat 50. Dia akan jadi negatif 50. 32. Dia akan jadi negatif 32. Jadi A kita dapat dia 180 tolak 50 tolak 32. Kita dapat dia 98 darjah. Jadi A dekat sini adalah 98. Bila kita dah ada maklumat tentang A, barulah kita boleh buat dia punya garis lurus. Garis lurus sama dengan 180 darjah. A ni 98. Yang ini Y. 98 tambah dengan Y. Jadi kita dapat 98 ni pindah ke sebelah. Kebetulan sama jalan kerja. Okey, jadi dekat sini Y kita dapat 82 darjah. Jelas ke semua soalan D? Boleh faham? Boleh faham ke soalan D tu? Faham cikgu. Okey, cuba buat tahu semua Cuba selesaikan soalan D tu. Okey, kita buat soalan yang seterusnya. Kita buat soalan yang seterusnya. Okey, jadi jangan risau. Yang penting kamu cuba buat. Yang penting kamu kena cuba buat. Okey, jadi daripada soalan C dengan soalan D, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan E. Cuba selesaikan soalan E. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi tu. Okey, bagus. Nampak boleh jawab tu. Izhana dapat tak Izhana? Ke tengah cuba fahamkan? Tengah buat. Dapat. Okey, bagus. Okey, cuba buat yang tu Okey. Zarif dapat buat tak tu Zarif? E. Okey, bagus. Salihah dah dapat dah.
Okey, bagus. Dah dapat dah. Niaz dapat. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi. Cuba buat tau. Elisa boleh buat tak agak-agak? Sudah hantar cikgu. Dah, baru hantar. Okey, bagus Elisa. Okey, pandai. Betul. Izhana dapat buat tak tu Izhana soalan E? Dapat. Okey, cikgu tunggu Okey, jadi masing-masing Ashraf Irfan dah hantar. Bagus. Okey, jadi cuba selesaikan. Cikgu bagi masa lagi 1 minit. Cuba buat tau kalau tak kita tak faham ni. Naswa hilang dah. Ashfa dapat buat tak tu Ashfa? Okey. Jadi 1 minit lagi. Cikgu nak tanya Darren. Darren dapat buat tak E? Susah ke ni? Okey. Izhana, susah tak soalan E ni Izhana? Susah? Tapi jalan kerja dia sama je tau dengan C dan D. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Kita dah pukul 12:04 dan nak habis dah masa kita. Okey, jadi kita tengok kepada soalan E. Sini ada Y. Kita nak Y, tapi masalahnya Y ni berada di belah luar. Dia belah luar segitiga tu. Jadi kita kena buat, kalau belah luar, kita kena buat di dalam keadaan garis lurus. Jadinya, kita nak buat dia garis lurus. Zarif, ada soalan ke tu? Tak ada? Okey. Ni belah luar. Dia nak buat garis lurus. Tapi masalahnya, kita tak ada data dekat sini. Tak ada maklumat dekat sebelah tu. Jadi, cikgu gantikan dia sebagai A. Okey, dekat sini cikgu masukkan 62. Okey, cikgu masukkan 62 tambah 54 tambah A sama dengan
180 darjah. Kena tengok tu. Jadi kita ni guna data ni untuk segitiga belah dalam ni untuk dapatkan nilai A tu. Jadi 62, 54 tu kita pindah ke sebelah. Kita akan dapat 180. 62 ni positif, bila dipindahkan ke sebelah dia jadi negatif 62. 54 ni positif, bila dipindahkan ke sebelah dia jadi negatif 54. Jadi A dekat sini bila kita tekan kalkulator 180 tolak 62 tolak 54, A dekat sini adalah 66 darjah. Jadi kita guna tu untuk cari nilai Y. Barulah kita boleh nampak nilai Y. Maksudnya kita dah ada maklumat A ni. Barulah kita masukkan garis lurus. Kita tahu garis lurus ni sama dengan 180 darjah. Jadi 66 dengan Y. Ingat garis lurus dia. 66 tambah dengan Y sama dengan 180. 66 ni positif, bila kita pindah ke sebelah dia jadi negatif 66. Jadi 180 tolak 66 kita akan dapat 114 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Okey, cikgu. Jelas. Okey. Okey, jadi ya ke? Lag ke? Patutlah. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Tadi kita cari belah luar. Sekarang cikgu masukkan nilai yang kita nak, dia berada belah dalam. Dia berada belah dalam. Macam mana tu? Okey, jadi masing-masing cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan ni. Cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan ni. Okey. Jadi itu soalan C, soalan D. Okey, kita pergi kepada soalan F. Kita pergi kepada soalan F. Tak apalah, cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Okey, ini cikgu tunjuk dulu. Okey, ini adalah soalan dia. Ini adalah soalan dia. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Yang ni cikgu cakap dia soalan 1 Roman. Okey, sekarang Y yang kita nak ni berada di dalam pula. Tadi kita buat dia berada di luar. Sekarang dia berada di dalam pula. Jadinya semua orang kena ingat. Semua orang kena faham. Nak cari Y, bila dia berada belah dalam, kita pakai formula segitiga belah dalam. Jadi formula untuk segitiga belah dalam, Y, cikgu letak Y, tambah 40, tambah lagi satu nilai ni, cikgu tak tahu. Cikgu tak tahu. Sama dengan 180. Jadi, cikgu tak boleh lagi terus proceed kepada soalan ni. Cikgu tak boleh proceed kepada cari nilai Y terus. Cikgu kena cari dulu nilai A. Jadi kalau cikgu nak cari nilai A, cikgu nampak yang A dengan 100 ni dalam keadaan garis lurus. Jadi bila A dengan 100 tu dalam keadaan garis lurus, kita kena faham garis lurus sama dengan 180. Jadi 100 tambah dengan A. 100 tambah dengan A sama dengan 180. 100 ni positif, kita bawa dia ke sebelah. Jadi dia akan jadi negatif 100. Jadi A adalah sama dengan 80 darjah. Jelas ke sampai cikgu cari dekat A tu? Boleh faham ke semua? Boleh.
Okey. Kenapa cikgu cari A? Sebab cikgu nak dapatkan maklumat dekat sini 80 darjah. Jadi bila cikgu dah ada 80 darjah dekat sini, bila cikgu dah ada 80 darjah baru cikgu masukkan Y tambah 40 tambah 80 sama dengan 180. Jadi Y kita pindah ke sebelah, 40 pindah ke sebelah, 80 pindah ke sebelah. Positif 40 dia jadi negatif 40. Positif 80 dia jadi negatif 80. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 180 tolak 40 tolak 80. Kita akan dapat Y sama dengan 60 darjah. Tadi kita buat ni dulu. Baru ni. Sekarang kita buat warna biru dulu. Baru kita dapat selesaikan jawapan dia. Jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Alamak, jelas ke semua? Okey. Okey, jadi kita cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Kita cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Okey, tengok betul-betul tengok betul-betul. Jalan kira dia sama macam yang cikgu tunjuk. Jalan kira dia sama macam yang cikgu tunjuk. Banyak dah ni soalan kita buat ni. Sampai cikgu kena zoom in, zoom out. Tapi tak apa. Cuba selesaikan. Cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Ikut contoh yang cikgu bagi dekat satu roman. Cuba buat. Okey, cuba buat soalan nombor 1 tu. Nombor 2. Tak okey lagi. Alamak, terkeluar ke? Tak lagi. Okey, bagus. Dia dah dapat. Bagus, Salihah. Okey, cikgu tunggu Okey, cikgu bagi kamu semua masa. Cikgu bagi kamu semua masa. Rujuk nombor 1 cikgu buat tu tahu. Rujuk. Okey, ada soalan tanya je cikgu. Ashraf Irfan dapat buat tak? Dapat. Okey.
Okey, bagus. Elisa, pandai. Okey. Cuba buat tau. Tak cuba buat nanti tak faham nanti. Izhana macam mana Izhana? Agak-agak boleh tak tu? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey. Jadi habis sudah masanya untuk cikgu bagi tadi sebab cikgu akan selesaikanlah soalan nombor 2 ni. Kita mungkin akan buat lagi beberapa soalan tapi konsep dia sama je. Konsep dia sama je dekat sini sebab cikgu nak kamu faham macam mana nak selesaikan. Okey. Jadi kita nak cari nilai Y. Tengok kepada nilai Y tu tau. Y ni berada di dalam. Jadi bila Y ni berada di dalam segitiga, jadi dekat sini kita akan dapat satu bentuk segitiga. Okey, kita cubalah yang cara tadi. Okey, Y tambah 35 tambah. Masalahnya dekat maklumat sudut dekat sini kita tak ada. Kita tak tahu maklumat sudut dekat situ berapa. Jadi cikgu gantikan dengan huruf A sama dengan 180. Jadi cikgu stop dulu dekat situ. Cikgu berhenti dekat situ supaya cikgu cari dulu A dia berapa. Okey, jadi cikgu nak cari A dia berapa? Gunakan maklumat garis lurus. Jadi garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Jadi A dengan 55. 55 tambah A sama dengan 180. 55 kita bawa dia pindah ke sebelah. 180 positif dia jadi negatif 55. Jadi kita cuba selesaikan. 180 tolak 55 kita akan dapat A adalah 125. Jadi bila kita dah dapat A dekat sini, kita masukkan A ke dalam ni. Y tambah 35 tambah A kita 125 sama dengan 180. Bila kita dalam satu persamaan, dah sini ada dua huruf. Kita tak dapat nak selesaikan. Jadi bila ada dah satu huruf dekat sini, barulah kita boleh selesaikan. 35 pindah ke sebelah. 125 pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat positif, dia jadi negatif. Positif, dia jadi negatif. Jadi Y adalah 180 tolak 35 tolak 125. Y adalah sama dengan 20 darjah. Tu jalan kerja dia. Okey. Habis dekat situ. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita cuba jawab satu soalan. Sebelum kita nak jawab satu soalan ni, cikgu nak buka lah. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Izhafi. Izhafi ada nak tanya soalan tak Izhafi? Diam dah. Izhana ada nak tanya soalan tak Izhana? Tak ada cikgu. Okey. Jadi ni pastikan salin. Salin dalam buku tulis kamu. Tak sempat ni ambil gambar. Tak sempat tunggu cikgu hantar rakaman. Elisa setakat ni okey ke? Soalan nombor 1, nombor 2 ni pattern macam ni okey? Mana Elisa? Okey ke Elisa? Okey. Okey, sekarang ni cikgu naik satu lagi level. Cikgu tambah kalau
dia ada garis yang sama panjang. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk dulu tau. Cikgu akan tunjuk dulu. Okey, jadi X ni kita nak cari X. Tapi X ni dia berada di belah luar. Bila X ni berada belah luar, kita kena ada maklumat tentang A. Tapi kamu kena ingat, bila dia sama panjang, maksudnya kalau sudut dekat kiri dia A, maksudnya sudut dekat kanan dia pun adalah A. Cari A dulu. A tu dalam keadaan segitiga. Bila cikgu cakap dalam keadaan segitiga, segitiga bila ditambahkan, dia akan dapat 180. Macam mana? 66 tambah A tambah A sama dengan 180. 66 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 66. 1A tambah 1A, dia jadi 2A. Jadi 180 tolak 66, kita akan dapat 114. 2A, 2 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 114 bahagi 2, kita dapat A sama dengan 57. A bukan yang kita nak, tapi kita perlukan A untuk dapatkan nilai X. Jadi bila cikgu dah nampak A ni 57, cikgu akan ada satu garis lurus untuk dapatkan nilai X. Mana? Okey, X dengan 57. Jadi garis lurus, bila dia dalam keadaan garis lurus, kita tahu dia sama dengan 180 darjah. Jadi mana garis lurus dia? Mana maklumat dia? Ada X dengan 57. Jadi X tambah 57 sama dengan 180. 57 ni positif, kita bawa dia pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 57. Jadi 180 tolak 57, X kita akan dapat sama dengan 123 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, inilah yang cikgu cuba sampaikan dekat kamu. Pastikan faham pattern dia. Pattern soalan sama je semua. Okey. Jadi kita cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Sekejap, mana soalan tadi? Okey, kejap. Cikgu cari sama pattern dulu, nanti kamu penat. Okey, berdasarkan soalan yang cikgu terang tadi, berdasarkan soalan yang cikgu terang tadi, cuba selesaikan soalan A di hadapan. Cuba buat soalan A. Cuba buat. Kita masa kita dah nak habis dah. Masa kita dah nak habis dah. Ini soalan yang terakhir. Ini adalah soalan yang terakhir. Cikgu bagi kamu 3 minit untuk selesaikan soalan A ni. Okey, 2 minit lagi. Cuba buat, nanti cikgu akan tunjukkan, jangan risau.
Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Jadi ni soalan yang terakhir kita dah. Nanti kamu boleh tengok balik. Banyak dah soalan kita selesaikan. Okey, jadi kita nak cari nilai Y. Bila kita nak cari nilai Y, kita perlukan maklumat pada dua sudut lain. Mana dua sudut lain tu? Ini, belah kiri dengan kanan dia. Kita tak tahu dia berapa. Kita tak tahu dia berapa dan kita tak tahu dia berapa. Tapi kita boleh nampak dia dalam keadaan yang sama panjang. Bila dia dalam keadaan sama panjang, maksudnya nilai sudut dia sama. Jadi bila nilai sudut dia sama, kita boleh jadikan dia dalam keadaan huruf yang sama. Sebab tu cikgu buat dia huruf yang sama. Jadi kita nak cari A. Cari A dulu baru cari nilai Y. Jadi dekat sini nak cari nilai A, kita ada satu garis lurus. Dekat sini kita ada 122 tambah dengan A sama dengan 180 darjah. 122 ni positif, kita bawa dia ke sebelah. Dia akan jadi negatif 122. Jadi A dekat sini adalah 180 tolak 122. A bersamaan dengan 58 darjah. Jadi nak buat apa ni? A itu bukan yang kita nak. Tapi kita dah dapat A adalah sama dengan 58. Sama dengan 58. Kita gunakan maklumat dekat A. 58 tambah 58 tambah Y. Sama dengan 180. Pindahkan dua-dua ni ke sebelah. Jadi 180 positif 58 dia jadi negatif. Positif 58 dia jadi negatif. Jadi Y sama dengan 180 tolak 58 tolak 58. Y sama dengan 64 darjah. Itu jalan kerja dia. Okey, salinlah. Siapa yang dah dapat tu, siapa yang tak dah dapat bagus, siapa yang apa orang kata, confused ataupun tak dapat, salin, tu jalan kerja dia. Okey, jadi cikgu harap kamu dapatlah. Banyak dah latihan yang kita dah buat. Banyak dah soalan yang kita dah buat. Semuanya cikgu akan tunjukkan contoh. Kamu buat soalan, kamu buat soalan. Jadi dekat sini cikgu cuba bantu kamu. Jadi kamu kena tolong diri kamu untuk buat soalan tu. Jadi jangan pening-pening. Jangan pening-pening. Okey, jadi masa pun dah pukul 12.30. Jadi cikgu minta maaf lah salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Jadinya sebelum cikgu nak habiskan kelas, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, jadi sampai situ sahaja. Selamat tengah hari, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua.